Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Pada pagi ini saya Cikgu Ahmad Tajib bin Ibrahim daripada SMK Taman Widuri dan rakan saya Puan Salimah binti Salahuddin daripada SMK Bagan Jaya akan menerangkan tentang teknik menjawab kertas 2 Fizik SPM. Apa khabar murid-murid sekalian? Pada pagi ini, kita akan mulakan slide yang pertama. Anda sudah bersedia? Pada slide yang pertama, yang dipaparkan pada skrin sekarang adalah tentang contoh soalan percubaan SPM yang menggunakan format SPM. Dalam skrin ini, kita akan dapat melihat ada 3 bahagian utama, iaitu bahagian A yang mengandungi 8 soalan, bahagian B mengandungi 2 soalan dan bahagian C mengandungi juga 2 soalan. Dapat murid-murid sekalian? Okey, bagus. Kita lihat pula pada slide yang berikutnya. Dalam kertas 2 dan kertas 1, kita juga telah menyediakan contoh-contoh rumus yang penting yang terdapat di dalam peperiksaan SPM. Dalam kes ni, kita akan lihat contoh-contoh utama diletakkan dalam slide yang ketiga. Boleh para pelajar? Contoh-contoh ini penting kerana ia akan membantu kita untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam kertas 1 dan kertas 2. Boleh pelajar? Okey, bagus. Kita pergi kepada slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya, yang ni adalah sub-sub topik yang belum keluar dan sering keluar dalam peperiksaan SPM. Yang ni cikgu bersama-sama dengan rakan-rakan jurulatih utama fizik telah membuat analisis penting tentang sub-sub topik yang belum keluar sejak 2 tahun kebelakangan ini dan yang sering keluar. Yang pertama, kita rujuk kepada bab 1. Terdapat tajuk yang penting iaitu tolok skru mikrometer dan angkut vernier. Untuk bab yang kedua, yang tidak lama, yang hampir tidak keluar, sebanyak 2 tahun dah, iaitu hukum Hooke, hukum Newton yang kedua, F sama juga dengan ma, inersia, momentum, kesan daya, kerja, tenaga, kuasa dan kecekapan graviti. Seterusnya, bab yang ketiga, topik-topik yang belum lagi keluar ialah tekanan gas dan tekanan atmosfera, prinsip Pascal dan prinsip Bernoulli. Boleh para pelajar? Okey, cikgu pergi kepada bab yang keempat, iaitu keseimbangan terma, muatan haba tentu, hukum Charles, hukum Boyce dan hukum tekanan. Dapat pelajar? Dan seterusnya, catat pula untuk bab yang kelima, iaitu pantulan, cahaya, pembiasan cahaya, kanta dan cermin. Itu adalah untuk sub-sub topik penting yang terdapat dalam tingkatan 4. Seterusnya, kita pergi pula kepada slide yang berikutnya. Boleh pelajar? Untuk slide yang berikutnya ialah sub-sub topik penting yang belum keluar dan sering keluar. Yang pertama, bab 1, pembiasan gelombang. Seterusnya, pembelauan gelombang, memahami gelombang dan gelombang elektromagnet. Dapat para pelajar? Okey, bagus. Seterusnya, bab yang kedua, medan elektrik dan aliran cas, arus elektrik dan beza keupayaan,
litar sesiri dan litar selari, hukum Ohm, daya gerak elektrik dan rintangan dalam, dan yang terakhir adalah riostat. Boleh pelajar? Okey, bagus. Seterusnya, bab yang ketiga, transformer, hukum tangan kiri Fleming, elektromagnet, motor dan genggaman tangan kanan. Boleh pelajar? Okey, bagus. Seterusnya, bab yang keempat ialah CRO, cathode ray oscilloscope, diode, dan subtopik yang belum keluar ialah gate logic. Boleh pelajar? Dan kita pergi kepada bab yang kelima, iaitu bab yang terakhir dalam tingkatan 5. Subtopik yang belum keluar dan sering keluar ialah nukleus satu atom, reputan radioaktif, tenaga nuklear, pengurusan bahan radioaktif, memahami radioisotop. Itulah untuk slide ini. Ada sebarang pertanyaan? Okey pelajar, seterusnya cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Slide ini menceritakan secara umum kertas 2 bahagian A. Kertas 2 bahagian A terdiri daripada 8 soalan struktur yang wajib dijawab tanpa sebarang pilihan. Seterusnya, peruntukan markah adalah bermula dari 4 markah hingga 12 markah. Maknanya, soalan nombor 1 dia adalah 4 markah, soalan nombor 2 adalah 5 markah dan soalan nombor 8 akan menjadi 12 markah. Boleh para pelajar? Okey, bagus. Seterusnya, jumlah markah untuk bahagian A ialah 60 markah. Anda dinasihatkan untuk memperuntukkan 90 minit untuk bahagian ini. Dan soalan bahagian A ialah soalan berstruktur. Kebiasaannya disertakan dengan rajah dan jadual. Boleh belajar? Dan apa yang perlu kita lakukan ialah para pelajar hendaklah mengkaji rajah dan jadual yang diberikan kerana jawapan hanya berdasarkan rajah dan jadual yang disediakan. Boleh? Dan seterusnya, ingat ini, jangan paksa diri anda untuk menjawab soalan yang sukar, tetapi mulakan dengan soalan yang mudah untuk menjimatkan masa menjawab. Ingat pelajar, 1 markah adalah untuk 1 idea ataupun 1 jawapan. Boleh pelajar? Okey, bagus. Seterusnya, slide yang berikutnya, cikgu akan menerangkan tentang bahagian B. Bahagian B terdiri daripada 2 soalan dan para pelajar dikehendaki memilih cuma 1 soalan sahaja. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini adalah 20 markah dan cikgu nasihatkan kepada kamu supaya memperuntukkan 30 minit untuk menjawab bahagian ini. Dan soalan yang dikemukakan di dalam bahagian ini kebiasaannya memerlukan anda menyatakan ciri-ciri persamaan atau perbezaan yang terdapat pada rajah. 1 soalan berkehendakkan anda menerangkan 1 proses atau 1 kerja, 1 peralatan atau 1 fenomena. Boleh belajar? Okey, bagus. Dan terdapat juga soalan yang meminta anda untuk mengubah slide atau mereka cipta mengikut ciri-ciri yang telah dinyatakan. Dan yang terakhir, jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dan logik mengikut terma fizik. Maknanya, kamu kena kaitkan dengan jawapan kamu itu adalah terma-terma fizik
jangan letakkan contohnya soalan, jawapan kamu adalah berkaitan tentang ekonomi. Kamu akan dapat jawapan yang salah. Boleh para pelajar? Okey, bagus. Dan seterusnya, cikgu beralih kepada slide yang berikutnya. Slide ini akan menerangkan tentang bahagian C. Bahagian C terdiri daripada 2 soalan. Ingat ya, para pelajar, 2 soalan, tapi kita cuma buat apa? Pilih cuma 1 soalan sahaja. Okey, bagus. Dan markah seperti pada bahagian B, markah pada bahagian C juga adalah 20 markah. Begitu juga dengan peruntukan untuk masa menjawab. Anda dinasihatkan untuk menjawab 30 minit untuk bahagian ini. Tapi yang bezanya di sini, soalan yang dikemukakan di bahagian ini kebiasaannya memerlukan anda menyiasat ciri-ciri yang sesuai atau satu situasi yang telah diberi. Kemudiannya memilih pilihan yang terbaik. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dan logik serta mengikut terma fizik. Untuk penerangan yang lebih lanjut, Cikgu Salimah nanti akan menerangkan secara terperinci teknik-teknik menjawab bahagian B dan bahagian C. Boleh pelajar sekalian? Okey, bagus. Seterusnya, penyelesaian penting yang terdapat dalam kertas 2. Terdapat beberapa perkataan-perkataan penting yang perlu kita titik beratkan dalam kertas 2. Contoh yang pertama, bila soalan keluar tentang perkataan namakan, apa yang pelajar perlu lakukan ialah berikan nama dan bukan formula. Ingat ya, berikan nama bukan formula. Contohnya, namakan elemen-elemen utama dalam momentum. So, jawapan kamu kena ada jisim dan halaju. Bukannya tulis M ataupun V. Boleh para pelajar? Dan kalaulah soalan itu keluar dalam perkataan nyatakan, apa yang perlu kamu lakukan ialah menulis jawapan dalam bentuk fakta yang ringkas sahaja. Dan di sini penerangan tidak diperlukan. Ingat, cikgu ulang sekali lagi. Penerangan tidak diperlukan. Contohnya, nyatakan satu alat keselamatan kenderaan untuk mengurangkan kesan negatif inersia. Apa yang perlu kamu lakukan adalah jawapan kamu berdasarkan perkataan yang terdapat dalam soalan. Dan kamu juga boleh menjawab, contohnya adalah seat belt. Boleh para pelajar? Okey, bagus. Seterusnya, cikgu pergi kepada perkataan penting yang berikutnya, iaitu tentang perkataan terangkan. Jika perkataan terangkan keluar dalam peperiksaan, apa yang calon-calon perlu lakukan adalah menulis jawapan dengan memberi sebab-sebab untuk menjelaskan sesuatu kenyataan, fakta, prinsip fizik yang telah disoal di dalam soalan yang dinyatakan. Contohnya, terangkan mengapa gangsa lebih keras daripada kuprum tulin. Apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu boleh menjawabnya dengan dalam kuprum tulin, atom mudah menggelongsor. Dalam gangsa, atom sternum mengganggu susunan atom kuprum. Dengan ini, menghalang kegelongsoran atom kuprum. Ingat ya, menulis jawapan dengan memberi sebab bila ada perkataan yang keluar iaitu tentang terangkan. Boleh anak-anak murid sekalian? Seterusnya, cikgu pergi kepada perkataan penting yang berikut, iaitu
apakah yang dimaksudkan? Bila keluar tentang perkataan apakah yang dimaksudkan, maknanya ia adalah tentang perkataan takrif. Contohnya adalah para pelajar kena memberi makna yang tepat. Contoh yang tertera pada skrin. Apakah maksud dengan tekanan? Ketika ini, para pelajar kena memberi fakta ataupun makna yang tepat. Contoh jawapannya adalah force acting on the surface area. Boleh para pelajar? Bagus. Seterusnya, cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Perkataan penting yang sering keluar dalam kertas 2 adalah bincangkan. Bila ada perkataan bincangkan, calon-calon dikehendaki memberikan isi-isi penting serta mengkaji setiap satu isi itu secara kritikal. Ingat ya, calon-calon dikehendaki memberikan isi-isi penting serta mengkaji satu isi itu secara kritikal. Contoh soalan yang dikemukakan adalah bincangkan dari segi teori hukum tekanan ataupun pressure law. Apa yang calon-calon kena memberikan isi penting adalah berkaitan dengan tekanan, suhu dengan syarat isi padunya adalah malam. Boleh para pelajar? Okey, seterusnya. Jika soalan keluar tentang ramalkan, apa yang calon-calon boleh lakukan adalah membuat jangkaan sesuatu yang akan berlaku berdasarkan fakta-fakta fizik. Cikgu ulang sekali lagi. Membuat jangkaan sesuatu yang akan berlaku berdasarkan fakta-fakta fizik. Contohnya, ramalkan kenaikan suhu yang dijangka jika satu eksperimen menggunakan radas yang lebih besar. Ketika ini, anak-anak murid boleh menjawab. Jawapannya adalah kenaikan suhu berkurang. Boleh para pelajar? Okey, seterusnya, jika soalan bandingkan, ketika ini para pelajar boleh menjawab soalan dengan menyenaraikan perbezaan dan persamaan antara dua perkara atau dua gambar rajah yang akan dikemukakan dalam soalan-soalan kertas 2. Dan di sini pastikan perkataan-perkataan penting yang akan kita gunakan. Contohnya ialah more than. Cikgu ulang sekali lagi. More than, less than dan equal to. Boleh pelajar? Cikgu ulang sekali lagi. Perkataan penting ketika ini ialah more than, less than dan equal to. Boleh? Bagus. Seterusnya, jika soalan keluar tentang hitungkan, ketika ini para pelajar hendaklah menghitung dengan menunjukkan jalan kerja, konsep yang betul dan jawapan akhir serta unit yang betul. Kebanyakan soalan tentang hitungkan akan membawa kepada 2 atau 3 markah sahaja. Boleh para pelajar? Okey, bagus. Seterusnya, yang terpapar pada skrin sekarang ialah analisis yang kami lakukan ketika kami menyemak kertas soalan dan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan jawapan calon dalam menjawab kertas 2 SPM. Yang pertama, ejaan. Perkara ini sering berlaku hampir setiap tahun. Maksudnya adalah apa? Tidak dieja dengan betul, menyebabkan makna yang dipaparkan ataupun dituliskan oleh calon adalah salah. Contohnya, perkataan skala dengan skala.
Contohnya adalah ejaan hukum. Prinsip salah. Contoh yang lain ialah hukum hook. H, O, O, K. Sepatutnya hukum hook ditulis sebagai H, O, O, K, E. Boleh belajar? Pastikan ejaan terutamanya untuk prinsip hukum hendaklah betul. Boleh? Cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Di dalam slide ini, terdapat juga perkataan kelemahan calon menjawab soalan SPM, iaitu istilah. Contohnya istilah yang hampir selalu dibuat kesalahannya oleh calon-calon tentang penerangan konsep inisial dan momentum. Begitu juga dengan laju dan halaju. Boleh pelajar? Pastikan istilah yang kita kemukakan untuk dijawab dalam kertas soalan adalah istilah yang betul. Boleh pelajar? Okey, bagus. Seterusnya. Yang ini berlaku apabila calon menjawab untuk soalan pengiraan dengan menggunakan unit. Kena ingat, soalan kertas 2 kebanyakan unitnya ialah unit SI. Contohnya meter, kilogram, saat dan sebagainya. Tidak menulis unit pada jawapan akhir. Yang ni begitu banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh calon-calon. Dan satu lagi ialah calon-calon menulis unit yang salah. Kena ingat pelajar, kamu kena ada kemahiran untuk menukar unit kepada unit SI. Kebanyakan jawapan kertas 2 adalah jawapannya adalah dalam unit SI. Seterusnya, kelemahan jawapan calon SPM tidak menulis penuh termasuk syarat-syarat jika ada. Bahagian ini akan diterangkan secara lebih terperinci pada bahagian B dan bahagian C nanti oleh Cikgu Salimah. Boleh para pelajar? Okey. Seterusnya, Cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Kelemahan jawapan calon. Yang ini ialah tentang istilah pengiraan. Terdapat calon yang tidak membuat pertukaran unit yang betul. Contohnya, unit SI adalah kilogram, tetapi calon menggunakan gram. Tidak menulis langkah gantian, pengiraan matematik yang salah dan tiada menunjukkan tempat perpuluhan pada jawapan berangka dan unit yang dikemukakan adalah unit yang salah. Inilah jawapan kelemahan jawapan calon untuk pengiraan. Boleh pelajar? Okey, untuk slide yang berikutnya, kelemahan jawapan calon adalah tentang rajah. Di mana terdapat juga calon yang tidak melukis rajah walaupun dalam soalan telah dinyatakan supaya para calon untuk melukis rajah tersebut. Dan rajah yang dilukis tidak berfungsi atau tidak dilabelkan. Dan seterusnya, terdapat juga untuk cahaya, rajah sinar tidak dilukis dengan pembaris. Pastikan calon-calon melukis rajah yang betul, rajah yang berfungsi dan dilabelkan dan rajah sinar menggunakan pembaris. Boleh pelajar? Bagus. Seterusnya. Kelemahan jawapan calon SPM, lemah konsep asas fizik. Bermakna terdapat juga calon-calon yang tidak menguasai konsep-konsep asas fizik. Dan seterusnya ialah bacaan alat pengukuran. Terdapat calon-calon yang tidak mengikut kejituan alat pengukuran dan unitnya.
Contohnya adalah untuk tolak skru mikrometer dan angkut vernier. Boleh pelajar? Okey, seterusnya cikgu pergi kepada bahagian seterusnya ialah kelemahan jawapan calon SPM ialah pengiraan dengan kalkulator. Cikgu dapati terdapat juga calon-calon yang kurang kemahiran menggunakan kalkulator saintifik. Kena ingat, kemahiran ini perlu anda pelajari dan kamu kena mencapai kemahiran tersebut sebelum peperiksaan itu berlangsung. Kerana kalkulator saintifik akan memudahkan kita, bukannya akan menyukarkan kita menjawab soalan-soalan kertas 2 bahagian A. Boleh para pelajar sekalian? Okey, seterusnya cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Contoh-contoh soalan kertas 2 bahagian A. Yang ni cikgu ambil daripada contoh-contoh soalan-soalan percubaan yang berlaku pada tahun-tahun lepas. Contoh yang pertama. Soalan nombor 1. Sedia pelajar? Okey, kita tumpu kepada soalan nombor 1. Raja 1.1 menunjukkan sebuah tolak skru mikrometer dengan ralat sifar. Perhatikan betul gambar raja tersebut. Menunjukkan satu tolak skru mikrometer dengan ralat sifar. Bahagian A. Namakan ralat yang ditunjukkan oleh tolak skru mikrometer itu. Boleh pelajar? Dapat jawapannya? Bagus. Jawapannya adalah ralat sifar. Dan kita masih lagi terima jawapan jika calon-calon menulis ralat sifar positif. Tetapi kita akan tolak jawapan tersebut jika calon-calon menulis ralat sifar negatif. Boleh pelajar? Dan di sini kita akan terima mana-mana jawapan yang betul sahaja, sama ada ralat sifar atau ralat sifar positif. Boleh pelajar? Bagus. Seterusnya, untuk bahagian yang berikutnya, soalan ini agak panjang. Cuba teliti dahulu sebelum menjawab soalan tersebut. Kita tengok soalan ini bersama-sama. Ahmad menentukan ketebalan bagi sekeping kertas dengan menggunakan kaedah yang berikut. 50 keping kertas diletakkan di antara anvil dan spindle tolak skru mikrometer. Spindle bergerak dengan rapat kepada anvil dengan memutarkan ratchet sehingga bunyi tik. Boleh pelajar? Kena ingat ya, kena ada bunyi tik. Didengarkan dan bacaan tolak skru mikrometer itu ditunjukkan dalam raja 1.2. Cuba perhati betul-betul gambar raja tersebut. Boleh pelajar? Okey, bagus. Soalannya adalah, berapakah bacaan yang ditunjukkan oleh tolak skru mikrometer dalam raja 1.2? Cuba perhati betul-betul. Ambil masa sedikit. Ya, bagus. Ada yang menjawab. Jawapannya adalah 4.50 mm tambah 0.32 bermakna jawapannya adalah 4.82 mm. So, pelajar tulis pada bahagian ruang jawapan 4.82 mm. Kena ingat, jawapan dengan unit yang betul. Boleh? Anda akan mendapat 1 markah. Boleh para pelajar?
Okey, bagus. Soalan yang berikutnya. Hitungkan ketebalan bagi sekeping kertas itu. Pelajar, yakni soalan tersebut merupakan kesinambungan daripada soalan yang berada pada bahagian slide sebelum ini. Untuk menjawab soalan ini, kita akan menggunakan kaedah bahagi, iaitu jawapan yang terdapat pada slide yang berikutnya kena dibahagikan dengan 50. Contohnya adalah 4.82 bahagi 50. Jawapan yang akan diberi ialah 0.0964 mm, tetapi kita masih lagi menerima jawapan 0.096 mm. Pelajar, pastikan kamu letakkan dalam ruang jawapan yang disediakan. Boleh para pelajar? Okey, bagus. Kena ingat ya pelajar, 1 markah terima dengan unit yang betul. Dapat pelajar? Okey, cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Soalan bahagian C. Apabila mengambil bacaan, cuba perhatikan betul-betul gambar raja tersebut. Apabila mengambil bacaan, Ahmad dinasihatkan untuk memutar Richard dan bukan bidal itu. Jelaskan. Cuba fikirkan, kenapakah Ahmad dinasihatkan untuk memutar Richard? Boleh pelajar? Bagus. Ada yang dah menjawab ya? Okey, jawapannya adalah untuk memastikan daya atau tekanan yang dikenakan tidak keterlaluan. Jika tidak, ia boleh merosakkan objek tersebut. Mengelak tekanan berlebihan atau jawapan yang lain ialah daya atau tekanan yang dikenakan seragam untuk setiap ukuran. Boleh belajar? Bagus. Dan kita akan terima mana-mana jawapan yang betul sahaja. Daripada 3 jawapan tersebut, kita akan ambil 1 jawapan yang betul saja dikira sebagai 1 markah. Yang ini adalah untuk soalan nombor 1. Boleh belajar? Boleh cikgu sambung lagi? Okey, seterusnya. Soalan nombor 2. Cuba perhatikan betul-betul soalan nombor 2. Are you ready? Okey, kita lihat soalan nombor 2 bersama-sama. Raja 2.1 menunjukkan sebuah kapal selam submarine memancarkan gelombang ultrasonik ke arah sebuah batu besar di dasar laut. Ya, ada sebuah kapal selam, ada gelombang ultrasonik dan ada batu besar di dasar laut. Boleh pelajar? Bagus. Soalannya, setelah beberapa ketika kapal selam itu mengesan gelombang itu semula. Bagus, ada yang dah jawab ya soalannya. Soalannya berbunyi begini. Nyatakan fenomena gelombang yang berlaku. Boleh pelajar? Dapat jawapannya? Ya, bagus. Jawapannya adalah pantulan gelombang. Ingat, pantulan gelombang. Perkara tersebut adalah fakta. Dan di sini kita cuma terima jawapan yang betul sahaja. Boleh pelajar? Seterusnya, cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Masih lagi soalan nombor 2, bahagian B. Terangkan mengapa kapal selam menggunakan gelombang ultrasonik dan bukannya gelombang bunyi biasa. Ingat ya, penerangan
kenalah berkisar kepada gelombang ultrasonik. Boleh jawab pelajar? Boleh? Ya, bagus. Yang pertama, gelombang ultrasonik mempunyai frekuensi yang tinggi. Ataupun jawapan yang lain, tenaga yang tinggi. Jawapan yang kita terima juga ialah kadar penembusan yang tinggi dan tidak mudah dibiaskan. Bagus, ada yang menjawab yang betul. Di sini, kita cuma terima mana-mana dua jawapan yang betul saja untuk 2 markah. Ingat, 1 jawapan betul, 1 markah, 2 jawapan betul, 2 markah. Tetapi kena ingat, pelajar tidak boleh buat secara kontradik. Contohnya, bahagian pertama, calon-calon menjawab frekuensi tinggi. Bahagian yang kedua, calon menjawab frekuensi rendah. Kalau berlaku kesilapan begini, calon-calon dianggap sebagai meneka jawapan dan calon akan mendapat kedua-dua jawapannya adalah salah. Kena ingat, kita terima mana-mana 2 jawapan yang betul sahaja. Boleh pelajar? Bagus. Cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Masih lagi soalan nombor 2. Dalam soalan ini, cuba perhatikan terdapat soalan pengiraan. Soalannya berbunyi, hitungkan jarak kapal selam daripada batu besar jika kapal selam mengesan gelombang kedua selepas 1.5 saat. Dan penerangan selebihnya adalah halaju gelombang ultrasonik yang diberikannya ialah 1,560 meter sesaat. Pelajar, ingat soalan tentang perhitungan. Cuba jawab soalan tersebut sekarang. Boleh pelajar? Okey. Jawapan yang pertama, apa yang perlu dilakukan ialah menggunakan formula, iaitu D sama juga dengan VT bahagi 2. Contohnya adalah 1560 darab, masanya berapa pelajar? Ya, bagus. 1.5 saat. Unit SI kah dia? Ya, bagus. 1.5 saat ialah unit SI. So, jawapan yang diberikan ialah 1170 meter. Dapat belajar? Okey, bagus. Ketika ini, formula gantian akan mendapat 1 markah. Dan 1 markah seterusnya ialah jawapan dengan unit yang betul. Boleh para pelajar sekalian? Cikgu pergi kepada slide yang berikutnya, contoh soalan nombor 5. Are you ready? Dah sedia semua? Kita lihat soalan nombor 5. Soalan perbandingan. Kita baca soalan ini bersama-sama. Raja 5.1 dan 5.2 menunjukkan bagaimana 2 spring yang berbeza. Ingat ya, ada 2 spring yang berbeza. P dan Q bertindak apabila berat yang sama. Ingat, beratnya adalah sama, digantung pada penghujung setiap spring. Boleh pelajar? Perhatikan gambar raja tersebut. Boleh? Seterusnya, kedua-dua spring P dan Q adalah kenyal. Kedua-duanya diperbuat daripada bahan yang sama dengan menggunakan wire yang sama
diameternya. Boleh pelajar? Ingat ya, wire yang sama diameternya. Tetapi diameter lilitan spring Q lebih besar daripada spring P. Boleh pelajar? Perhatikan betul gambar rajah tersebut. Diameter lilitan spring Q lebih besar daripada spring P. Boleh? Bagus. Soalan yang pertama, bahagian A. Apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan? Boleh pelajar? Cuba jawab soalan tersebut sekarang. Bagus. Jawapannya adalah sifat bahan untuk kembali kepada saiz atau bentuk asalnya selepas daya luar yang dikenakan ke atasnya dialihkan. Boleh pelajar? Bagus. Dan kena ingat di sini ya pelajar, jawapan kena berasaskan kepada fakta. Kita cuma terima jawapan yang betul sahaja. Boleh pelajar-pelajar sekalian? Kamu sama cikgu lagi ke? Okey, bagus. Cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Bahagian B. Soalan nombor 1. Menggunakan raja 5.1 dan 5.2 bandingkan. Kena ingat, soalan ini adalah soalan perbandingan. Yang cikgu sebut di depan tadi, kalau kamu perasan, slide tersebut tentang soalan perbandingan, kena ada perkataan apa? Bagus. More than, less than, or equal to. Okey pelajar, kita lihat soalan pertama. Bandingkan daya yang dikenakan. Boleh jawab para pelajar? Bagus. So, daya yang dikenakan ke atas kedua-dua spring adalah sama. Ataupun kita terima jawapannya adalah perkataan sama sahaja. Boleh? Ataupun dalam bahasa Inggeris, para pelajar boleh menggunakan perkataan equal to. Boleh para pelajar sekalian? Okey, bagus. Cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Okey pelajar, untuk slide yang ini pula, cuba kita lihat bahagian 2. Cuba perhatikan betul-betul soalannya. Kita baca sama-sama. Buat perbandingan tentang pemalas spring pada rajah 5.1, 5.2. Boleh pelajar? Boleh jawab soalan tersebut sekarang. Ingat, perkataan penting yang di sini adalah perkataan more than, less than, atau equal to. Boleh pelajar? Bagus. Jawapan yang diberikan, contohnya adalah nilai pemalas spring di dalam rajah 5.1 lebih tinggi daripada rajah 5.2, ataupun kebiasaannya calon-calon lebih gemar menggunakan simbol. Contohnya adalah rajah 5.1 lebih besar daripada 5.2, ataupun rajah 5.2 kecil daripada 5.1. Ingat ya pelajar, dalam soalan kertas 2 bahagian A, kita boleh menggunakan simbol. Boleh pelajar? Dan ketika ini, kita akan terima jika calon-calon membuat perbandingan yang betul. Terima jawapan yang betul sahaja dan ingat sekali lagi, cikgu terangkan untuk bahagian A, kita boleh menggunakan simbol. Boleh pelajar? Cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Para pelajar, dalam bahagian ini,
Kita dikehendaki untuk membuat perbandingan pemanjangan spring Raja 5.1, 5.2. Cuba bandingkan pemanjangan springnya sekarang. Boleh pelajar? Cuba jawab soalan tersebut sekarang. Bagus. Antara contoh jawapannya adalah pemanjangan spring di dalam Raja 5.2 lebih besar dari 5.1. Ataupun calon-calon yang gemar menggunakan simbol boleh menjawab seperti berikut. Raja 5.2 besar dari Raja 5.1. Atau jawapan vice versanya ialah Raja 5.1 kecil daripada Raja 5.2. Boleh para pelajar sekalian? Cikgu sambung yang berikutnya. Ketika ini, kita kena membuat perbandingan yang betul dan kita akan terima jawapan yang betul sahaja. Dan ketika ini juga, kita boleh menggunakan simbol. Ingat, soalan perbandingan pada soalan nombor 5 dan nombor 6, kertas 2 bahagian A boleh menggunakan simbol. Boleh para pelajar? Bagus. Seterusnya, soalan yang berikutnya. Cuba perhatikan betul-betul soalan tersebut. Soalan bahagian C, ianya adalah soalan tentang hubungan. Ianya akan diambil daripada bahagian B. Soalannya adalah seperti berikut. Nyatakan hubungan antara pemalas spring dengan diameter lingkaran spring yang digunakan. Boleh pelajar? Cuba jawab soalan tersebut. Ambil daripada bahagian B dan buat hubungan pada bahagian C. Boleh pelajar menjawab soalan tersebut? Bagus, ada yang menjawab dengan betul ya. Contoh jawapannya adalah semakin bertambah besar, cikgu ulang sekali lagi, semakin bertambah besar diameter lingkaran spring. Boleh pelajar? Okey, bagus. Koma, semakin berkurang nilai pemalas spring. Semakin berkurang nilai pemalas spring. Ataupun jawapan yang lain ialah diameter lingkaran spring berkadar songsang. Ya, perkataan penting di situ, berkadar songsang dengan nilai pemalas spring. Ataupun jawapan yang paling ringkas yang boleh kita jawab adalah berkadar songsang. Boleh calon-calon sekalian? Bagus. Yang ini kita kena buat hubungan yang betul. Terima jawapan yang betul sahaja dan boleh juga menggunakan simbol berkadar terus dan berkadar songsang. Boleh pelajar? Kita pergi kepada slide yang berikutnya. Cuba perhatikan slide tersebut. Dan kita akan baca soalan tersebut bersama-sama. Sekiranya pemanjangan spring P adalah 6 cm. Unit SI ke dia? Ya, ia bukan unit SI. Kena tukarkan kepada meter. Apabila 6 cm digunakan untuk menggantung objek 100 gram, unit SI ke dia? Tidak. Kena tukarkan 100 gram kepada apa? Kilogram. Bagus. Apakah nilai pemalas spring tersebut? Pelajar, ketika ini gunalah formula yang terdapat pada slide yang nombor 3. Boleh? Okey, bagus. Cuba jawab soalan tersebut sekarang. Gunalah formula
F sama juga Kx, di mana F ialah daya, K ialah pemalas spring, X ialah pemanjangan spring. Boleh pelajar cuba jawab soalan tersebut sekarang? Ada yang mula menjawab ya? Okey, bagus. Cikgu tunjuk contoh jawapannya sekarang. Yang pertama, tulis balik formula S sama juga Kx sebagai paduan. Kemudian letakkan 100 gram, tukarkan dia kepada berat ataupun daya bersamaan dengan 1 Newton. Kemudian pemanjangan spring 6 cm tukarkan kepada meter, iaitu menjadi 0.06 meter. Boleh belajar? Bagus. Seterusnya, pertukaran unit jisim kepada daya, calon-calon akan mendapat 1 markah. Dan kemudian kita terus kepada penggunaan penyelesaian masalah. F sama juga Kx. Berapa F dia? Bagus para pelajar. 1 Newton. K dia berapa? Ya, kita kena cari K dia. Dan berapa ke X dia? 0.06 meter. Ganti di dalam formula tersebut. Ganti di dalam rumus yang terdapat dalam soalan, iaitu F sama juga dengan Kx. Boleh pelajar? Ada yang dapat jawapannya? Bagus. Ketika ini, anda akan mendapat 1 markah untuk markah gantian. Boleh pelajar? Bagus. Dan markah yang terakhir ialah kita akan mencari nilai pemalas spring, iaitu 16.66 meter. Cikgu minta maaf, 16.66 Newton meter negatif 1. Jawapan dengan unit yang betul saja, di mana calon-calon akan mendapat markah yang ketiga. Boleh para pelajar? Itulah serba sedikit tentang kertas 2 bahagian A. Sebentar nanti, Cikgu Salimah akan menghuraikan tentang bahagian B dan bahagian C pula. Saya dengan ini menjemput Cikgu Salimah binti Salahuddin untuk menerangkan tentang kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ahmad Tajwi yang telah menerangkan kertas bahagian A, kertas fizik bahagian A. Okey, saya akan sambung seterusnya untuk bahagian B dan juga bahagian C. Okey, kita tengok slide yang ini. Okey, dalam slide ini itu kita nak bincangkan tentang fizik kertas 2 bahagian B dan juga bahagian C. Kalau soalan SPM, fizik soalan tu dibina berdasarkan konstruk-konstruk yang tertentu. Okey, contohnya bahagian B, konstruk bahagian B dibina iaitu pengetahuan, menganalisis, kefahaman dan juga mereka cipta. Okey, kemudian untuk bahagian C pula, konstruk soalan tu dibina berdasarkan pengetahuan, kefahaman, menilai dan juga aplikasi. Okey, jika kita lihat pada bahagian B dan juga bahagian C ini, ramai calon yang akan bocor markahnya pada bahagian soalan pengetahuan. Walaupun pengetahuan tersebut jumlah markahnya hanyalah 1 markah saja, tak banyak, tapi hanya 1 markah. Tetapi bila 1 markah ni akan menentukan kamu sama ada nak dapat A+, A-, lulus ataupun gagal.
Okey, kemudian soalan menganalisis. Okey, menganalisis ni dalam slot saya tak akan sentuh bahagian menganalisis kerana soalan menganalisis ramai calon yang boleh skor. Okey, dia tak ada masalah yang itu. Okey, kemudian kefahaman. Bahagian kefahaman ni biasanya soalan tersebut adalah 4 markah. Okey, dan mereka cipta jumlah markah yang diperuntukkan adalah 10 markah. Begitu juga dalam bahagian C, itu pengetahuan. Dia akan peruntukkan 1 markah. Kefahaman kita akan ada 4 markah. Soalan menilai itu akan ada 10 markah di kat situ. Dan akhir sekali ialah soalan aplikasi, kita akan ada 5 markah di situ. Okey, kita tengok contoh soalan bahagian B. Ini ialah contoh soalan yang saya ambil daripada soalan SPM tahun 2019. Okey, maknanya soalan tahun lepas lah. Okey, kalau kita tengok soalan bahagian B ni, ataupun kita tengok secara overall, kertas soalan fizik kertas 2, dia disusun mengikut macam mana saya nak beritahu, dia disusun mengikut topik. Satu soalan satu topik. Dia tak akan susun, okey, soalan 10A topiknya adalah elektromagnet, 10C ataupun 10B topiknya diambil daripada electricity. No, dia akan ambil the major topik tu, dia akan letakkan dalam satu soalan. Jadi bila dapat kertas soalan tu, kita akan tengok, oh, this one dia akan duduk di topik mana. Okey, so kalau dalam bahagian B ni, soalan dia, kita tengok di manakah dia soalan pengetahuan. Soalan pengetahuan yang pertama sekali, A, di situ adalah soalan pengetahuan. Okey, kemudian yang seterusnya adalah soalan menganalisis. So soalan menganalisis ni, bila kata soalan menganalisis, you kena tengok jadual ataupun tengok gambar rajah yang diberi. Berdasarkan gambar rajah yang diberi itu, kena buat perbandingan dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya kita nak tengok pula soalan kefahaman. Apa, di mana letaknya soalan kefahaman tu, di mana? Okey, so yang atas tu adalah contoh soalan kefahaman yang mana jumlah markahnya adalah 4 markah. Okey, dan akhir sekali ialah soalan dalam bahagian B ialah soalan mereka cipta. Soalan mereka cipta ni jumlah markah yang diperuntukkan adalah 10 markah. So jumlah markah tu banyak, 10 markah. So kalau calon tak boleh jawab yang ini, memang sangat rugilah. Okey. Kemudian kita tengok soalan slide yang seterusnya. Dalam slide yang seterusnya, okey, di sini ialah contoh soalan bahagian C. Okey, sama juga bila kata bahagian C, diberi 2 soalan, soalan 11 dan soalan 12. Okey, so nak jawab berapa banyak? Boleh jawab 2-2, tapi mesti jawab sekurang-kurangnya 1 soalan. Okey, jangan tak jawab langsung. Okey, jadi dekat sini kita tengok yang pertama tu, soalan 11A tu adalah contoh soalan pengetahuan. Okey, dan kita tengok pula soalan kefahaman. Okey, dekat situ diberi 4 markah dekat situ. Dan untuk slide yang seterusnya di sini, kita nak tengok contoh soalan menilai. Okey, dekat mana soalan menilai ni? Okey, bila soalan menilai, kadang diberi jadual ataupun diberi gambar rajah, model. Okey, so dalam dekat situ nanti kamu kena buat penilaian, sama ada nak pilih model A ke B ke dan sebagainya. Okey, kemudian kita nak tengok pula soalan aplikasi. Okey, di sini adalah contoh soalan aplikasi yang mana markah diberi adalah 5 markah. Okey, setakat tu ada soalan? Tak ada? Good. Now we move to next slide. Okey, next slide kita nak tengok
berkenaan dengan konstruk yang saya telah beritahu awal-awal tadi kan. Okey, so dalam pengetahuan ni, okey, apa dia yang pengetahuan kita masukkan dengan pengetahuan ni? Okey, bila kita kata pengetahuan, dia mesti memberikan maksud, definisi, betul, ataupun kita nak namakan hukum, prinsip ataupun peraturan. Okey, kita tengok contoh soalan bagi bentuk pengetahuan tu macam mana. Okey. So yang pertama ni, okey, apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi? Soalan ni saya rasa dia sangat senang kan? Okey, untuk soalan macam ni, ramai pelajar yang bila dia nampak je soalan ni dia akan jawab. Okey cikgu, frekuensi tu ialah F sama dengan 1 peti. Okey, if you answer like that, so definitely wrong. Okay, why? Because the correct answer untuk yang ini ialah frekuensi ialah bilangan ayunan atau getaran lengkap dalam masa 1 saat. Okay, so untuk soalan macam ini, you tak boleh kadang-kadang simplify bagi jawapan F sama dengan 1 peti, because that one bukanlah takrifan yang betul bagi frekuensi. So kita tak terima dalam SPM. Okey. Tapi ada juga soalan yang kita boleh bagi dalam bentuk formula. Contohnya kalau ditanya, apakah maksud momentum? So momentum, simbol momentum apa? P besar ke P kecil? So P kecil kan? Okey, so momentum P sama dengan M darab dengan V. Okey, so kita boleh tulislah P sama dengan M darab dengan V. Tetapi dengan syarat nak dapat markah macam mana? Mesti tulis M tu apa, V tu apa, P tu apa. So baru boleh dapat markah. Kalau kamu just tulis sahaja P sama dengan M darab dengan V, markah tak ada ya. Okey, so soalan kedua. Kita tengok contoh soalan yang kedua dalam soalan pengetahuan ni. Okey, nyatakan fenomena cahaya yang terlibat dalam pembentukan imej pada permukaan sudu tersebut. Okey, kita tengok gambar tu. Kita dapat tengok bahawa pada permukaan sudu tersebut ada imej yang dipantulkan. Imej tersebut adalah imej permukaan meja tersebut. So, nak jawab apa? Bila sebut fenomena cahaya, kamu belajar dalam bab cahaya. Apa dia fenomena cahaya yang terlibat? Okey, kita belajar apa dia? Pembiasan, kita belajar pantulan, kita belajar pembelauan. Tapi yang mana yang related dengan kita punya diagram ini? Okey, so jawapan kita adalah pantulan. Yes, correct. That one is pantulan cahaya. Boleh jawab tak kalau kita jawab pantul sahaja? So if you answer pantul sahaja ataupun reflect, so that one tidak dikira sebagai jawapan. Jawapan tu salah. Okey, slide yang seterusnya kita tengok soalan ini. Okey, dia kata namakan petua yang digunakan untuk menentukan arus yang mengalir melalui dawai dalam rajah tersebut. Okey, tengok gambar rajah. So dalam gambar rajah tersebut kita ada satu magnet. Ada dua magnet, satu kutub dilabelkan sebagai kutub utara, satu lagi dilabelkan sebagai kutub selatan. Okay, and then in between of that magnet kita letakkan satu dawai. Okay, dan dilabelkan ada daya yang bertindak pada dawai tersebut. Okay, so macam mana kita nak tentukan arah arus tersebut? Okey, so kita nak tentukan arah arus tersebut tu melalui petua tangan kiri Fleming. Okey, so jawapan kita adalah petua tangan kiri Fleming. Okey, petua tangan kiri Fleming macam mana nak ingat? So kita tengok father, mother and child. Father tu apa dia? Father tu adalah kita punya force. M, mother, ialah kita punya medan. C tu adalah kita punya current. Okey. So kemudian soalan kefahaman pula. Okey.
apa dia kefahaman yang dinamakan sebagai konstruk kefahaman. Konstruk kefahaman ni ialah dia nak supaya calon boleh membuat penerangan secara langkah demi langkah. Okey, menyatakan konsep. Okey, dengan secara tak langsung dia boleh menyatakan konsep, hukum, prinsip, peraturan yang terlibat. Okey, kemudian bila dah nyatakan konsep tu kena explain lah, kena beri maksud, kena buat penerangan. Okey, and then kalau katakan dalam soalan tersebut ada formula yang related dengan kita punya konsep yang dinyatakan, kita kena nyatakan formula tersebut dan memberikan hubungan di antara kuantiti fizik tersebut. Okey, kita tengok slide ini. Okey, slide ini ialah tentang contoh soalan kefahaman yang ditanya dalam kertas fizik. Okey, tengok soalan 1. Okey, dia kata terangkan bagaimana kedudukan kapal terbang dapat ditentukan. 4 markah. Okey, so bila diberi gambar rajah tersebut membantu calon untuk menjawab soalan tersebut. Dia bukan sebagai make up saja. Oh, bagi cantik soalan tu. Oh, kena letak gambar. No, dia adalah sebagai alat bantu untuk calon menjawab soalan tu dengan lebih baik. Okey, so apa yang kita nak tengok? Okey, yang pertama sekali ialah lihat rajah tu. Okey, bila kita lihat rajah tengok saja ke? Oh kan, kita kena tengok apa yang ada pada yang diberi pada rajah. Okey, so pada rajah tu ada diberi radar, ada gelombang. Gelombang tu dekat mana? Dia hantar pada kapal terbang. Okey, so apa dia? Dia berkaitan dengan topik yang mana? Dia topik kita belajar dalam bab 1 tingkatan 5, iaitu bab gelombang. So kita kena fikirlah sikit. Oh, dan bila yang ini ada gambar kapal terbang, ada gelombang, ada radar, yang ini ada tak formula kita guna? Ada kan? So kita pakai formula D sama dengan V darab T bahagi dengan 2. Okey, kadang-kadang ada setengah buku dia pakai S, D tu dia tak pakai dia pakai S, dia tak pakai D. Okey, jadi dua-dua tu adalah sama. Okey, so kita tengok macam mana kita nak jawab. Okey, kita tengok slide ini. Tengok. Okey, so this adalah contoh macam mana nak jawab bagi contoh soalan kefahaman. Okey, yang pertama sekali kita ceritalah. Kita dah ada radar tadi kan? So kita ceritalah. Okey, radar akan memancarkan gelombang kepada kapal terbang. Okey, kemudian bila dia dah pancar radar tu, apa yang berlaku? Radar tu akan mengesan gelombang yang dipantulkan selepas dipancarkan. Okey, kemudian tadi dalam formula kita ada T kan? Apa formula T tu? Okey, so T tu ialah masa penghantaran dan penerimaan gelombang direkodkan. Okey, dan jarak kapal terbang ditentukan oleh rumus S sama dengan V darab dengan T bahagi dengan 2. Okey, ada nak tanya? Tak ada. Okay, so we move to the next slide. Okay. Okay, contoh soalan yang ini. Okay. Bacaan tolok tekanan dalam rajah 9.31 menunjukkan tekanan gas di dalam tayar kereta sebelum memulakan perjalanan. Okay, so you observe diagram 9.31 tu. Okay, so bila you observe, you tengok, oh, ada dekat situ dinyatakan bacaan tolok tekanan tersebut adalah 200 kilopascal. Okay, kemudian dia kata bacaan tolok tekanan dalam rajah 9.32 menunjukkan tekanan gas di dalam tayar yang sama selepas perjalanan jauh. Okay, bila kata lepas perjalanan jauh, apa yang berlaku? So of course lah you punya tayar tu akan jadi lebih panas. Okay, so dengan menggunakan teori kinetik molekul dan konsep-konsep fizik lain yang bersesuaian, terangkan perubahan pada bacaan tolok tekanan. Berapa markah? 4 markah. So bila kata 4 markah tu, berapa banyak poin yang nak diberi? So kita bagilah 4 poin.
So 4 point. So 4 point mewakili 4 markah. Nak bagi lebih pun boleh. Tak ada masalah. Kalau katakan dalam skema tu, mark scheme tu ada lebih extra. So you akan dapat, tapi maksimum markah yang you dapat hanya 4 sahaja. Okey, kita tengok contoh jawapan dia. Okey. So yang pertama sekali kita ada bacaan tolok tekanan tadi kan. Jadi bacaan tolok tekanan tadi kita nyatakanlah bahawa bacaan tolok tekanan bertambah. Okey. Yang kedua, kita ceritalah tentang geseran antara tayar dan jalan. Dia akan menghasilkan haba dan haba diserap oleh molekul udara yang terdapat dalam tayar. Okey. Seterusnya, bila ada haba, so akan berlaku apa? Tenaga kinetik molekul tadi akan bertambah, ataupun kita kata, boleh juga katakan bahawa halaju molekul udara di dalam tayar meningkat. Seterusnya, kadar pelanggaran antara molekul udara dan dinding tayar bertambah, serta kita boleh katakan juga bahawa molekul udara menghentam dinding tayar lebih kerap. Okey. Dah habis salin? Okey. Boleh cikgu seterusnya? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Kita nak tengok soalan mengaplikasi. Bila sebut soalan mengaplikasi, mesti kita terbayang soalan tu, oh, kena calculation ke? Oh, tak semestinya. Ada kalanya soalan tersebut dalam bentuk jangkaan. Dia bagi soalan tersebut. Ada, tapi kebiasaannya soalan tersebut melibatkan pengiraan. Okey, untuk soalan mengaplikasi ini, yang pertama ialah tulis nilai kuantiti yang diberikan, kemudian tulis formula yang berkaitan. Okey, yang kedua, gantikan nilai yang betul. Bila kata gantikan tu maksudnya kita dah tulis formula, gantikanlah dalam formula tersebut dengan nilai yang betul. Kemudian yang ketiga, jawapan dengan unit yang betul. Maksudnya dekat situ saya tulis pecahan pangkah kan. Maksudnya jawapan akhir tak boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Kerana apa? Bila pecahan, you tulis jawapan tu dalam bentuk pecahan tu, maksudnya you nak suruh pemeriksa tu kira lagi. So tu salah lah. Okey. Kemudian, jangka apa yang berlaku dan berikan sebab. So, ini adalah contoh soalan aplikasi. Kita kena jangka apa yang berlaku. Kemudian, kita kena beri sebab apa perubahan itu berlaku. Okey, kemudian yang kelima, fikir menggunakan konsep yang berkaitan. So, bila kita dah jangka tu, kita mesti fikirlah konsep apa yang berkaitan dengan tu. Okey, kita tengok contoh slide ini. Okey, dalam slide ini ialah contoh soalan bagi mengaplikasi. Okey, kita baca sama-sama soalan ini. So, Raja 12.1 menunjukkan 1 liter elektrik. Okey, kita tengok 12.1 tu, okey, diberi 1 liter elektrik. Okey, dalam liter elektrik tu ada apa? Ada voltmeter, ada ammeter, so dia ada mentol, ada Swiss kan. Okey, so kita perhatikanlah yang semua tu. Okey. Kemudian dia kata kadaran kuasa mentol Z adalah 6 volt 6 watt. Manakala kadaran kuasa mentol X dan mentol Y adalah 2.4 volt dan 3 watt. Okey. Apabila Swiss dimatikan, tengok dia punya arahan dia kata bacaan voltmeter adalah 6 volt dan apabila Swiss dihidupkan, bacaan voltmeter adalah 4.8 volt. So kalau bila jawab soalan macam ni, so bila nak jawab soalan, pastikan kamu ada highlighter tu kan. So highlight lah. Okey, Swiss dimatikan, voltmeter tu adalah 6 volt. Bila dihidupkan, bacaan voltmeter adalah 4.8 volt. Itu adalah kita punya key point kita tu. Sebab apa? Adalah tujuan dia bagi tahu bila dia on bacaan dia banyak ni, bila dia off bacaan dia banyak ni kan. Okey.
So, kita tengok soalan dia. Next slide ni soalan dia kan. Okey. A1. Okey, dia kata namakan kuantiti fizik yang diukur oleh voltmeter ketika suis dimatikan. Okey, namakan. Bila suis tu dimatikan, apakah kuantiti fizik yang diukur oleh voltmeter? Bila kita suis tu dimatikan, adakah arus tu mengalir dalam kita punya litar luar? Tak ada kan? Jadi, apa nama voltmeter, kuantiti fizik yang diukur oleh voltmeter? Okey, so nama tersebut adalah daya gerak elektrik. Okey. Yang kedua, dia kata beri sebab mengapa bacaan voltmeter berkurangan apabila suis dihidupkan. Kenapa? Bila kita hidupkan tu maksudnya kita punya bila kita hidupkan, that means ada arus lah yang akan mengalir dalam kita punya litar. Jadi kenapa bacaan tu berkurangan? Voltmeter tu berkurangan kan? Okey, so jawapan kita adalah disebabkan oleh kejatuhan voltan, ataupun kita boleh kata voltan hilang, ataupun disebabkan adanya rintangan dalam. Okey. Yang ketiga, tengok berapa markah ni? 2 markah. So, dia kata terangkan keadaan nyalaan mentol Z apabila suis dihidupkan. Okey. Pasal apa dia bagi mentol Z tu kadaran dia 6 volt, 6 watt, mentol X, mentol Y tu kadaran dia 2.4 volt, 3 watt. Saja-saja dia bagi ke? Dia ada tujuan dia kan? So, kita kena tengok, kita kena kaji bahawa bila untuk mentol X dengan Y tu, dengan kedudukan mentol Z tu, apa dia? Dia adalah secara mentol Z dengan mentol X dan Y tu, dia punya cara pemasangan tersebut adalah secara selari. Okey, bila selari, apa dia yang kita tahu? Bila suis dihidupkan, bacaan voltan kita adakah dia sama? Yang diterima oleh mentol X, Y dan juga Z tu, adakah dia punya voltan dia sama? So, voltan kita adalah sama sebab dia adalah litar selari. Okey, tetapi berapa bacaan yang diterima oleh mentol Z tu? Bacaan dia tadi adalah 4.8 volt. Jadi, kita kena teranglah based on that. Markah yang pertama kita, keadaan nyalaan mentol Z tu. Bila keadaan nyalaan tu, kita nak kata dia sama ada 2 je sahaja kemungkinan, iaitu cerah ataupun dia lebih malap. So, jawapan kita adalah yang pertama, mentol Z menyala dengan malap. Kenapa dia malap? Sebab kadaran bagi mentol Z ialah 6 volt. 6 volt tu maksudnya dia mesti, untuk dia menyala dengan kecerahan normal, dia mesti voltan yang dibekalkan mesti 6 volt. Tetapi dalam kes ni, bila suis dihidupkan, dia hanya terima 4.8 volt sahaja. Jadi that's why kita kata mentol Z tu akan menyala dengan malap. Okey, markah yang kedua kita bagilah sebab. Okey, so sebab dia voltan merentasi mentol kurang daripada 6 volt, ataupun voltan merentasi mentol Z tadi ialah 4.8 volt. Okey, setakat tu ada soalan nak tanya tak? Okey, boleh faham? Okey, kita move kepada next slide. Okey, untuk soalan contoh soalan aplikasi yang seterusnya, saya ambil soalan ni kerana apa? Sebab dekat sini calon biasa untuk hilang markah dekat sini. Saya nak bincangkan soalan yang ini sebab calon biasa hilang markah disebabkan oleh terlalu pandai. Okey, sebab apa saya kata terlalu pandai? Kita tengok soalan ni. Dia kata rajah 2 menunjukkan corak interference gelombang yang dihasilkan oleh 2 sumber koheren P dan Q. Okey, maklumat yang berkaitan dengan corak interference dalam rajah 2 disenaraikan di bawah. Okey, jarak antara P dan Q ialah 4 cm. Okey, so tengok dekat gambar rajah 2.
Okey, kita tengok P dengan Q ialah 4 cm. Kemudian jarak D, okey, dekat gambar rajah tu dilabelkan D, okey, adalah 20 cm dan panjang gelombang lambda ialah 1 cm. So, kemudian dia kata hitung jarak antara dua garisan antinot yang berturutan. Okey. So, bila kita tengok pada maklumat yang diberikan di dalam soalan tersebut, kita kena tahu apa formula yang perlu kita guna. Okey. Jadi kita tengok slide ini. Okey, dalam slide ni saya tunjukkan formula yang kita nak gunakan, iaitu lambda sama dengan AX per D. Okey. Bila dia kata hitung jarak antara dua garisan antinot. So, jarak antara dua garisan antinot mewakili ialah nilai X dalam formula ini. Jadi, kita tahu lambda sama dengan AX per D. Itu formula generalnya. Jadi, macam mana nak dapat X tu? So, kita kena jadikan X tu sebagai pemoleh ubah kita. So, X sama dengan lambda darab dengan D bahagi dengan A. So, kita gantikanlah nilai tersebut di dalam formula yang telah kita ubah suai tadi daripada lambda AX per D tadi. So, kita gantikan bahawa nilai lambda tadi adalah 1 kan? 1 cm. Okey. Jadi, dekat sini ramai calon yang saya nak kata melakukan kesilapan dekat sini. Sebab apa? Dia terus masukkan 20 bahagi dengan 4. Yang ini ialah calon-calon yang cemerlang. Sebab dia apa? Dia pandai. Oh, any value bila kita darab dengan 1, automatically kita akan dapat that value kan. Jadi dia terus tulis 20 bahagi dengan 4. So salah lah. Okey, sebab apa? You akan hilang markah dekat situ. Bukan salah, tapi you akan hilang markah. Sebab apa hilang markah tu? You tak gantikan nilai 1, tak letak nilai 1 tu di dalam formula tadi. Okey, so kita kena letaklah. Okey, 1 darab dengan 20 bahagi dengan 4. Ataupun dekat sini saya tunjukkan bagi calon-calon yang membuat penukaran dalam unit SI dia, iaitu dalam unit meter. Okey, dia tukar 1 cm tukar jadi 0.01 darab dengan 0.2 bahagi dengan 0.04. Okey, dan jawapan yang markah kedua tu adalah kita punya jawapan. So jawapan mesti dalam unit yang betul. Okey, so jawapan kita adalah 5 cm ataupun 0.05 meter. So kalau katakan tiba kamu tukar semua nilai tu dalam meter, tetapi jawapan akhir kamu tulis 0.05 cm. Salah lah. So pun tak betul. Okey, sudah hilang markah sebab unit tak betul. Okey. Seterusnya kita nak tengok apa pula? Konstruk apa yang kita nak tengok? Ialah bukan, silap saya. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah dia tanya apakah yang berlaku kepada jarak antara dua garisan antinot yang berturutan apabila jarak antara P dan Q bertambah. Okey, so apa yang berlaku bila jarak antara dua garisan apabila P dengan Q tu bertambah. So P dengan Q tu maksudnya nilai A kita tu bertambah. So apa yang berlaku pada nilai X kita? So jawapan kita adalah decrease ataupun berkurang, reduce ataupun smaller. Okey, so itu adalah satu markah. So sebab itu satu markah, so jawapan kita pun pendek je lah. Okey. Okey. Setakat tu boleh? Okey. Kita seterusnya, kita tengok slide yang seterusnya, kita nak tengok konstruk bagi mereka bentuk. Okey, kita akan tengok konstruk yang seterusnya, iaitu mereka bentuk. Okey, dalam soalan mereka bentuk ni, kita perlu memahami masalah atau ubah suai yang dinyatakan. Okey, jadi berdasarkan soalan tersebut, kita mesti nyatakan kaedah
cadangan reka bentuk atau pengubahsuaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Jadi, nyatakan penerangan bagi setiap kaedah tersebut. Dan jawapan kita mestilah dalam bentuk jadual. Untuk itu, kita tengok soalan seterusnya. Okey, dalam slide ini kita nak tengok soalan mereka bentuk. Okey, kita tengok soalan ni, dia kata rajah 9.3 menunjukkan satu pistol mainan spring. Okey, pistol mainan itu tidak boleh menembak sasaran yang jauh. Okey, cadangkan, dia kata, pengubahsuaian yang boleh dibuat kepada struktur pistol mainan itu bagi membolehkan alas berbola pergi lebih jauh dan mengena sasaran dengan lebih tepat. Nyata dan terangkan cadangan berdasarkan kepada ciri-ciri bagi spring. Dia tengok juga ubah sikit. Bagi spring dan alas berbola dan kaedah untuk mengena sasaran. Okey. So, bila nak jawab soalan mereka bentuk, pastikan kamu mempersembahkan jawapan dalam bentuk jadual. Bukan saya kata dia adalah wajib, tetapi dia akan menyenangkan kepada pemeriksa kertas supaya menyemak jawapan kamu, mencari jawapan yang betul. Okey, jika kamu tulis dia dalam bentuk ayat yang panjang-panjang tu, dia akan menyukarkan kepada pemeriksa untuk menyemak jawapan kamu, mencari untuk jawapan kamu tu untuk diberikan markah. So, kita tak nak pemeriksa terlepas pandang jawapan kamu tu. Okey. So, cadangan jawapan saya kat sini, saya dalam slide yang seterusnya ialah, okey. So, yang pertama sekali, kita buat jadual. So, untuk kolom yang pertama ialah pengubahsuaian, kolom yang kedua ialah sebab. Okey. So, yang pertama, markah yang pertama, untuk yang bahagian pengubahsuaian tu ialah kita kata, kita sebut tentang diameter dawai spring mesti besar. Okey. Kenapa mesti diameter dawai spring tu besar? Berilah sebab. Sebab tenaga keupayaan kenyal besar. Bolehkah kita kata bahawa tenaga keupayaan besar? Tak boleh. Sebab apa tenaga keupayaan? Kalau kata tenaga keupayaan besar tu salah. Sebab tenaga keupayaan dia ada dua. Satu, tenaga kita bahagikan kepada dua. Satu tenaga keupayaan kenyal, satu lagi tenaga keupayaan yang disebabkan oleh graviti. So, formula pun ada dua yang berbeza kan. Jadi, mesti sebut tenaga keupayaan kenyal besar. Okey? Ataupun kita kata dawai spring tebal. Kita boleh katakan juga dia dawai spring tebal. So, sebab apa bila dawai spring tu tebal, dia akan menyebabkan pemalas spring besar. Okey. Poin yang seterusnya, pemalas spring besar. Okey. Jadi, pemalas spring kita, pengubahsuaian kita tentang pemalas spring besar. So, sebab apa? Masih lagi poin yang sama, tenaga keupayaan kenyal besar. Okey. Kita nampak tak? Untuk kalau dekat situ Mark 2 dengan Mark 4 tu, dua-dua poin yang sama. Tenaga keupayaan kenyal besar. Bila dua poin tu sama, kamu tak boleh pula tulis, okey, SDA. Seperti di atas. Bila kamu tulis SDA tu salah lah. Bila ada dua poin yang sama, mesti sebut dua kali. Faham? Mesti sebut dua kali. Jadi bila kamu tulis dua kali, maksudnya kamu layak untuk dapat dua markah. Okey. Atau okey, sebab apa? Kita mesti nak memerlukan pemalas spring besar. Kita nak hasilkan tenaga kinetik yang terhasil tu besar. Okey. Supaya kita nak laju berbola tadi tinggi. Okey. Poin yang seterusnya, poin yang ketiga, pengubahsuaian kita ialah tentang spring kenyal. Kita nak spring tu mesti kenyal. Sebab apa? Kalau spring yang tak kenyal, dia sukar untuk dimampatkan. Jadi,
dalam kes ni kita nak ubah suai kita punya piston mainan tu, kita mesti nak spring yang kenyal. Jadi bila dia kenyal, dia mudah dimampatkan. Okey, poin yang keempat ialah ketumpatan berbola rendah. Okey, ataupun jisim berbola rendah. Okey, kenapa bila jisim tu rendah jisim berbola rendah? Sebab dia akan jadi ringan. Tak bolehlah bagi reason, kita dah bagi pengubahsuaian kita jisim berbola rendah, sebab pun tulis lagi jisim kecil. So tak bolehlah. Dua-dua benda yang sama, poin yang sama. So tak boleh guna bagi dia, sebab apa? Bila jisim rendah, so dia adalah ringan. Okey, ketumpatan berbola rendah dia menyebabkan jisim jadi kecil. So dia pengubahsuai sikit macam tu kan. Okey, kemudian yang kelima, reason yang kelima, pengubahsuaian yang kelima ialah piston dituju, macam mana kita nak aim dia. So piston tu mesti dituju tinggi sedikit daripada sasaran. Okey, sebab apa? Bila kita aim dia lebih tinggi, apa yang berlaku? Bola tu nanti dia akan pergi, perjalanan di antara bola tu nak sampai ke sasaran tu akan ada daya tarikan graviti. So yang bertindak pada alas berbola tersebut. Sebab itu kita kata reason dia, daya tarikan graviti akan tarik berbola tu ke bawah. Okey, setakat ini boleh lagi? So kita akan move to the next slide. Okey, next slide ialah tentang menilai. Okey, dalam menilai, kita kena tahu apa dia yang perlu kita buat dalam menilai ni. Iaitu diberi soalan, okay, and then dia suruh calon pilih soalan yang mana satu the best one daripada model-model yang diberikan. Okay, so dia akan memilih ciri-ciri yang memenuhi kehendak soalan tersebut. Okay, and then bila dia dah memilih ciri itu, dia akan memberi penerangan bagi setiap ciri yang dipilih. Okay, and then membuat keputusan berdasarkan ciri yang dipilih, and then mempersembahkan jawapan dalam bentuk jadual. Okay, contoh dia, kita tengok contoh soalan bagi menilai pula dalam slide yang seterusnya. Okay, ini adalah contoh soalan bagi soalan menilai. Okey, dia kata jadual 11.1 menunjukkan 4 buah bot P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza. Dia kata kaji spesifikasi keempat-empat bot. Jadi bila dia kata kaji, so maknanya kita kena analyse semua sekali model 4 buah bot tersebut dengan teliti. Okey, kemudian dia kata soalan seterusnya, dia kata terangkan kesesuaian setiap aspek dan seterusnya tentukan bot yang paling sesuai untuk membawa penumpang yang ramai, bergerak dengan laju yang tinggi dan selamat. Maknanya kita nak ubah suai bot ni supaya dia boleh bawa ramai orang. Kemudian dia nak boleh bergerak laju dan selamat. Okay, and then beri sebab untuk pilihan anda. So berapa markah? 10 markah. So bila kata 10 markah, jadi mesti ada 5 kita tengok soalan. Tengok gambar rajah tu, berapa nilai yang diberinya, and then macam mana nak jawab. Okey, tengok slide seterusnya yang ini. Okey, ini ialah model bot yang diberikan dalam soalan tadi. Okey, kita ada model P, Q, R dengan S. Dia suruh kaji kan. Bila dia suruh kaji, kita tengoklah satu persatu. Okey, yang pertama sekali, kita ada dia beri badan kapal tu diperbuat daripada apa? P diperbuat daripada steel, Q kita ada fiber composite. So ada dua bahan, sama ada steel ataupun fiber composite. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih antara dua tu kan? Okey, kemudian kita nak tengok apa? Kita nak tengok volume
of airspace. So isi padu ruang udara yang ada yang 100 meter cube, ada 80 meter cube. So kita nak pakai yang mana satu? Okey. Seterusnya kita nak tengok yang mana. Diberi apa lagi ciri yang ada dinyatakan dalam gambar rajah tu? Kita ada propeller. Okey, semua ada propeller kan? Ada P, Q, R, S tu semua ada propeller. Tetapi apa yang beza di antara gambar tu? Ialah satu kecil, satu besar kan? Okey, ada saiz kecil, ada saiz yang besar. Okey, kemudian apa lagi ya? Ni mesti kalau baru tiga ciri, mesti ada 3 reason baru 6 markah. Mana lagi yang markah 2 markah lagi kan? Okey, 2 markah lagi tu ialah dia beri plimsoll ni. Okey, garisan plimsoll ni. Okey, plimsoll line. Okey, iaitu garis plimsoll. Okey, so P dengan R tidak diberikan garisan plimsoll. So apa yang garis plimsoll ni untuk apa kan? Jadi kalau bila kita tengok kapal-kapal yang besar, dia ada memang kena ada garis plimsoll ni. Garisan plimsoll ni ialah menunjukkan kedudukan bot tu bila berada dalam air, sama ada dekat air sungai, dia akan tenggelam banyak mana. Air masin dia akan tenggelam banyak mana. Okey? So itu adalah sebenarnya garisan keselamatan bagi kapal. Okey. So, kita dah kaji dah keempat ciri. So, bila ada 4 ciri, mesti ada 4 reason. So, lagi 2 lagi markah sebab nak cukupkan 10 kan. So, markah 9 dengan 10 tu, 9 tu ialah kita pilih model yang mana satu yang kita nak. Kemudian, markah 10 kita nyatakan sebab dia. Kenapa kita pilih model tersebut. Okey, kita tengok cara nak jawab dalam slide yang seterusnya ini. Okey, so sama juga bila kita nak jawab soalan dalam bentuk menilai. So kita mesti tulis dia cara the best to answer it dalam bentuk table. Okey, dalam bentuk jadual. So yang pertama sekali kita adakan satu kolom untuk ciri, satu kolom untuk sebab. So, ciri yang pertama, kita tengok, nak tulis yang mana? Okey, kita ada fiber, so kita pilih, dalam kes ni saya pilih Q. Okey, so bila pilih Q, ciri yang pertama kita tulislah. Okey, kita pilih fiber composite. So, badan bot ialah gentian composite. Okey, kenapa kita pilih badan bot tu gentian composite? Berikan sebab dia. So, sebabnya dia ringan dan kuat. Okey. Kemudian, ciri yang kedua, kita akan tulis ialah isi padu ruang udara. Kita nak isi padu ruang udara tu mesti yang besar. Sebab kita nak menampung ramai penumpang kan. So, isi padu ruang udara lebih besar. Mesti sebut lebih besar. Kalau besar saja pun dia tak cukup nak menguatkan jawapan kamu tu. Jadi, mesti sebut lebih besar. Okey, sebab apa? Daya keapungan tu lebih tinggi. Okey, kemudian kita nak tengok, kita nak letak apa ciri yang seterusnya, iaitu propeller, iaitu kita punya kipas tu. Sebab apa kita nak kipas tu? Dalam kes ni saya pilih ialah kipas yang bersaiz dia besar. Kipas tu mesti saiznya lebih besar. Kenapa mesti saiz kipas tu lebih besar? Okey, supaya untuk menghasilkan daya tujah kehadapan yang lebih besar. Okey. Dan seterusnya ialah kita nak ciri yang seterusnya ialah garis plimsoll, mempunyai garis plimsoll ataupun garis plimsoll wujud. Okey, kenapa kita mesti wujud garis plimsoll tu? Untuk memastikan kapal tersebut tidak melebihi muatan. Okey. So, daripada sini kita ada 1, 2, 3, 4 ciri. Ada 4 sebab. So, anda dah layak dah untuk mendapat 8 markah. Jadi, lagi 2 markah lagi. Kita nak ambil di mana? Dengan kita mesti pilih. So, kita tulislah. Saya memilih bot Q.
Q. Di sini jangan buat pilihan lebih daripada satu. Contohnya, tak sure lah antara P dengan Q. Saya letaklah, saya pilih both P dan Q. Bila kamu pilih lebih daripada satu, kamu akan hilang banyak markah. Sebab apa? Nanti banyak markah yang kamu tak akan dapat. Okey? Jadi sebab itu mesti pilih satu sahaja model. Okey, so mesti pilih dalam kes ni kita pilih both Q. Okey, kemudian bila dah pilih both Q, pergilah. Sebab apa? Ianya kerana diperbuat daripada gentian komposit, mempunyai isi padu ruang udara lebih besar, saiz kipas lebih besar serta mempunyai garis plimsoll. Okey? Boleh? Kita tengok next slide. Okey, contoh soalan menilai yang seterusnya ialah dia kata jadual 12 menunjukkan spesifikasi bagi beberapa jenis logam untuk digunakan sebagai dawai fuse. Terangkan kesesuaian setiap ciri bagi 4 jenis logam itu dan tentukan logam yang paling sesuai untuk digunakan sebagai dawai fuse. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda. Berapa markah? 10 markah. Okey, dalam kes ni soalan tu diberikan model tersebut dalam bentuk jadual. Okey, tadi dalam bentuk gambar rajah. So gambar rajah tu kamu kena tengok, perhatikan satu persatu. Okey, dalam kes ni dia bagi logam, kemudian dia bagi ciri-cirinya dalam bentuk jadual. Okey. Dan kesemua kebanyakan ciri dia, contohnya takat lebur semua dalam bentuk nilai. Bila dalam bentuk nilai, kita tak boleh pilih. Okey, nanti saya akan sebut dalam slide yang seterusnya. Kita tak boleh tulis angka. Tak boleh angka yang ditulis. Katakan contohnya kita nak kata dalam kes ni kita kata takat lebur kita nak pakai mesti takat lebur yang rendah. Okey, so takat lebur yang rendah dekat sini ialah 600. Boleh ke nak tulis 600 darjah Celsius? Tak boleh. Sebab apa? Bila you tulis sahaja nilai, so automatically tak dapat markah. Okey. So dekat sini dia bagi logam W, X, Y dengan Z. Jadi takat lebur yang diberikan, dia beri cirinya ialah takat lebur, muatan haba tentu, diameter dan juga kerintangan. Okey. So dalam soalan ni kita nak pilih logam yang mana yang paling sesuai, kita nak jadikan dia sebagai dawai dalam fuse tu. Okey, so fuse yang kat situ ialah 0.5 ampere. Okey, kita tengok slide dia, contoh cara nak jawab dalam slide yang seterusnya ini. Okey, yang pertama sekali, sama juga bila nak jawab soalan bentuk menilai ni, so kita kena tulis dalam bentuk jadual, lebih senang. So you akan nampak di mana. So ciri yang pertama kita ambil lah untuk yang diberikan dalam jadual tu, iaitu takat lebur. So tulis dekat situ takat lebur. Kita nak takat lebur apa? Mesti rendah. So tak boleh lah dekat situ nanti takat lebur you tahu mesti rendah, tapi you tulis 600. 600 darjah Celsius. So tak boleh. Kita mesti kena letak dia punya nilai, kita kata apa ya? Apa yang saya nak beritahu? Macam mana kita nak describekan takat lebur tu, tinggi ke rendah ke? Okey. Kemudian sebab apa? Okey, sebabnya ialah dia mudah lebur. Okey. Yang kedua, ciri yang kedua ialah muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu kita nak nilai yang macam mana? Ialah muatan haba tentu yang rendah. Okey. So sebab apa dia muatan haba tentu tu rendah? Sebab dia mudah dipanaskan, ataupun kita boleh kata dia suhu dawai tu akan meningkat dengan lebih cepat. Okey. Ciri yang ketiga
ialah diameter dawai. So kita nak diameter dawai tu besar ke kecil? So kita ambil lah diameter dawai tu adalah kecil. Sebab apa? Tuliskan reason dia. Dia adalah disebabkan oleh rintangan tinggi. Sebab bila diameter dawai kecil, kita akan hasilkan rintangan yang tinggi. Lebih banyak haba dibebaskan, so dia akan lebih senang putus. Okey, kemudian ciri yang keempat ialah kerintangan, iaitu kita nak kerintangan apa? Dekat situ dia bagi high dengan low. So kerintangan kita mesti high ataupun tinggi. So sebab apa kita nak kerintangan tinggi? Sebab kita nak hasilkan rintangan yang tinggi dan lebih banyak haba dibebaskan. Tengok dekat sini kita ada dua poin yang sama. Satu pada untuk ciri diameter kecil kita ada rintangan tinggi, pada kerintangan pun kita ada poin dia sebabnya rintangan tinggi. Jadi mesti tulis dua kali. Bila you tulis dua kali, dapatlah 2 markah. Tulis sekali dapat 1 saja. Okey? So, kita dah ada ciri-ciri tersebut. So, kita nak pilih logam yang mana? So, kita katalah bahawa saya akan pilih logam Z. Okey, so kita nak pilih logam Z. Kenapa? Ianya kerana takat lebur yang rendah, muatan haba tentu rendah, diameter logam tu kecil serta mempunyai kerintangan yang tinggi. So setakat ini ada apa-apa soalan? So jika tak ada soalan, kita akan berhenti sampai sini sahaja. Dahulu dengan saya mengucapkan terima kasih kerana masih lagi bersama saya sepanjang kita mengulang kaji atau mengkaji teknik menjawab kertas 2 ni untuk bahagian B dan juga bahagian C. Hai para pelajar sekalian, setakat inilah sahaja penerangan teknik menjawab kertas 2 daripada saya, Cikgu Ahmad Tajwi bin Ibrahim dan rakan saya, Cikgu Salimah binti Salahuddin. Kami mendoakan dan mengharap apa yang kami terangkan, apa yang kita kongsi dapat diaplikasikan semasa menjawab soalan kertas 2 fizik SPM nanti. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.